Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video ni khas cikgu buat untuk mereka yang tidak dapat join kelas meet cikgu semalam. So untuk kelas hari ini kita akan lihat mengenai reka bentuk mekatronik sambung untuk kita punya mata pelajaran minggu lepas ya. Apa yang kita nak tengok pada hari ini adalah kita perlu menghasilkan satu gambar rajah blok ataupun block diagram untuk produk mekatronik sedia ada. Dan dalam tajuk ini kamu akan mencapai TP3, iaitu kamu boleh melakar dan juga melabel gambar rajah blok produk yang hendak kita ubah suai. Apa itu gambar rajah blok? Gambar rajah blok adalah satu lukisan yang mewakili litar ataupun elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok-blok petak-petak tertentu. Dan gambar rajah blok ini sebenarnya menerangkan secara ringkas tentang cara bagaimana satu sistem itu beroperasi. Dan urutan blok itu kita labelkan dengan anak panah. Dan setiap blok mesti ada nama peranti. Tengok ya, ini sedikit ulang kaji untuk tingkatan 2 yang lepas. Dalam tajuk tajuk elektronik tingkatan 2, kamu dah lihat mengenai gambar rajah blok satu produk elektronik. Yang mana dalam gambar rajah blok itu mesti ada input, perlu ada proses dan juga perlu ada output. Kemudian dia ada satu bekalan kuasa, yang mana bekalan kuasa ni membantu bagi menggerakkan proses yang ada dalam satu produk produk elektrik itu. Kemudian kita letakkan di situ anak panah. Anak panah ni fungsinya ada untuk apa? Dia adalah sebagai satu urutan, bermula daripada input, pergi ke proses dan juga pergi ke output. Cuba kita tengok contoh ni. Contoh bagi gambar ini ya. Gambar rajah ini merupakan satu produk elektronik lah. Kita dah cakap tadi, setiap input, setiap blok mesti ada dia punya nama peranti. Jadi kita kena tahu apa peranti input, apa peranti output. Di sini untuk peranti input kita gunakan switch. Switch tekan tutup. Kemudian di bahagian proses adalah mikropengawal. Peranti outputnya adalah LED. Ni ya, LED. Kemudian bekalan kuasanya adalah bateri 12 volt. Jelas ya? Kita letak anak panah yang menunjukkan urutan blok. Bagaimana dia berfungsi. Dan kamu kena ingat sekali lagi, ini bukan produk mekatronik. Ini adalah produk elektrik sahaja. Sebab mekatronik dia mesti ada 4 elemen. Di sini tiada elemen mekanikal. So sekarang kita nak tengok gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Macam mana cara nak membuat gambar rajah blok? Saya nyatakan di sini dia punya langkah. Langkah pertamanya adalah dengan kita tentukan dulu input, proses dan output. Mana kita nak letak input, proses dan output. Kalau kita lihat tadi, dia berderet. Dia adalah satu urutan bermula dengan input, diikuti proses, kemudian output. Tengok. Input, proses dan output. Kemudian langkah kedua, barulah kita lukis gambar rajah ini. Apa yang nak kita lukis? Kita nak lukis di bawah input ni apa perantinya. Di bawah proses itu apa dia punya output. So tengok. Kita letakkan peranti, masukkan ataupun input di bawah input. Kita letakkan. Ini contoh ya. Contoh peranti input. Kita dah belajar dulu tingkatan 2. Ada switch, ada penderia. Switch ni ada banyak. Ada switch tekan buka, switch tekan tutup. Kita ada switch micro. Penderia pun ada banyak. Segala jenis penderia kita letakkan di bawah peranti input. Penderia ni adalah sensor ya. Manakala proses dia ada 2. Iaitu pengatur caraan dan juga pengawal. Dua-dua ni. Kemudian dia punya biasa contohnya mikropengawal. Mikropengawal ni adalah gabungan antara pengatur caraan dan juga pengawal. Jadi mikropengawal. Manakala peranti outputnya pula adalah peranti output. Contohnya adalah LED, pembas ni buzzer dan juga motor AT. Last sekali kita perlu letak anak panah. So ini adalah step dia. Kamu kena ingat satu persatu. Input, proses, output. Kemudian
Di bawah input ada perantinya. Di bawah proses ada perantinya. Dan di bawah output ada perantinya tersendiri. Okey, so kita lihat dulu contoh untuk mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik ya. Okey, di bawah mesin basuh automatik ni kalau kita nak lukis gambar raja blok, step dia sama. Okey, langkah dia. Okey, yang pertama kita tentukan dulu mana letak input, proses dan output. Dan yang kedua kita lukis. Okey, nak paling senang macam yang gambar sebelum ni, kita letak dulu. Okey, perantinya ya. Ini dah ada dah, kita dah belajar sebelum ni. Peranti input adalah mod pilihan dan penderia. Proses adalah mikro pengawal, output. Ni kamu kena tahu dulu sebelum kamu lukis. Okey, kemudian langkah kedua lukis. Okey, kita mulakan dengan pembahagian anak panah, garisan putus-putus ini. Okey, kita tak boleh gunakan garisan penuh sebab garisan interaksi ini melambangkan produk tu belum sempurna. Okey ya, masih perlu ada penambahbaikan dia lah. Okey, so langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita tentukan tulis input di mana. Okey, kemudian kita masukkan dia punya peranti-peranti dia. Tengok input ni mod pilihan penderia. Okey, letakkan di sini. Okey, bawah proses apa? Mikro pengawal. Okey, sebelum tu kita letak ni Okey, mikro pengawal. Mikro pengawal ni pun kita kepungkan dia. Okey. Okey, sebelum tu kenapa kita kepung? Mod pilihan ada penderia and then kita kepung di satu lagi luar petak ni sebab dua produk ini dia berfungsi bersama-sama. Okey, sebab tu kita jadikan dia satu. Begitu juga dengan mikro pengawal. Kenapa mikro pengawal ni satu saja tapi kita kepung? Kamu kena ingat semula sebelum ni saya dah cakap mikro pengawal ni terdiri pada dua iaitu pengaturcaraan dan juga pengawal. Jadi kita tak tulis dua-dua di sini. Kita tulis saja mikro pengawal dan kepung. Okey, pemacu motor AU dan tali sawat. Okey, tulis dulu satu-satu. Kemudian baru kita kepungkan dia sebagai tanda yang dia berfungsi bersama-sama. Okey, kemudian apa nak buat? Nak panah. Okey, dan apabila berlaku, akhir sekali apa berlaku pada produk ini? Drum berpusing. Okey ya? Kalau kamu lihat di sini, kenapa saya tak tulis di bahagian input mod pilihan penderia? Dua terus kita petakkan. Tak boleh ya? Ini bukan cara yang betul. Begitu juga di sini. Motor AU, takal. Kita tak boleh tulis sekaligus. Kita kena pecahkan baru kita petakkan dia. Okey, untuk menyatakan yang dia berfungsi bersama-sama pada bahagian tersebut. Okey, ini adalah gambar raja blok untuk mesin basuh automatik. Okay, kita tengok lagi produk yang lain Produk, okey, yang tadi tu tak boleh. Produk yang kedua iaitu pintu gelangsa automatik. Pintu gelangsa automatik ni pintu yang biasa kita jumpa dekat shopping mall tu lah. Ni contoh dia ya. Okey, apa langkahnya? Langkah pertama sama juga, tentukan peranti input, proses dan juga outputnya. Kemudian barulah kita lukis. Jadi di sini inputnya adalah penderia gerakan, prosesnya adalah mikro pengawal, outputnya adalah pemacu motor dan juga motor AT serta takal dan tali sawat. Okey, macam mana cara nak lukis? Sama. Yang pertama, buat dulu anak panah. Bukan anak panah ya. Ini adalah garisan putus-putus untuk menentukan blok. Untuk menentukan blok. Bermula dengan blok yang pertama. Input, proses dan output. Kemudian, tuliskan peranti di bawah setiap bahagian. Peranti input, penderia gerakan. Okey, ini saya tambah di sini pergerakan objek. Ni kalau tak ada pun sebenarnya tak apa. Penderia gerakan. Kemudian kita ada bawah proses, mikro pengawal. Mikro pengawal perlu ingat dia berdua kan. Jadi kita kepung dia. Okey, kemudian di bawah output kita ada pemacu motor. Motor AT. Silap ya. Ni bukan motor AT. Motor AU. Takal dan tali sawat. Okey, jadi kita petakkan dia. Kemudian kita letakkan anak panah sebagai menunjukkan susunan blok. Dan apa yang berlaku bila berlaku ada pergerakan ni semua dan proses tu diproses oleh bahagian mikro pengawal. Okey, jadi di dalam bahagian output dia akan menghasilkan gerakan ataupun pintu terbuka dan juga tertutup. Okey, so ini adalah pintu gelangsa automatik.
gambar rajah blok untuk pintu gelasa automatik. Okey, gambar rajah ini perlu kita hasilkan dengan kemas ya. Kamu tak boleh main cincai saja, kamu kena guna pembaris. Okey, dia punya anak panah yang betul, garisan-garisan yang betul. Sebab dia ada maksud bagi setiap tanda ataupun simbol yang kita gunakan. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, saya bagi contoh yang ketiga iaitu gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Step dia, kali ketiga saya cakap, dia ada 2 step. Yang pertama tentukan dulu peranti input, peranti output dan juga prosesnya. Kemudian baru kita lukis. Okey, kita tengok di sini untuk gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Okey, dia punya input apa? Panel kawalan tanpa wire. Okey, kemudian dia punya proses adalah mikro pengawal dan dia punya output adalah memacu motor dan juga motor AT. So, baru lukis. Langkah pertama, buat garisan betul-betul. Menentukan blok. Okey, kemudian input, proses dan output. Jangan tukar. Kedudukan jangan tukar. Kamu tak boleh mula dengan output dulu, input kemudian. Tak boleh. Okey, dia mesti input, proses dan juga output. Kemudian kita letakkan peranti inputnya iaitu panel kawalan tanpa wayar. Kemudian kita letakkan prosesnya, mikro pengawal. Kemudian kita letakkan outputnya, pemacu motor dan juga motor AT. Okey, kemudian kamu tengok di sini, panel kawalan tanpa wayarnya di sini, kita tak perlu ada kurungan di luar sebab dia hanya satu. Jadi kita buat anak panah. Okey, apa yang akan berlaku setelah melalui kawasan output, maka roda akan berputar. Okey, so ini jelas untuk gambar rajah blok kereta kawalan jauh. So saya harap penerangan saya jelas, kamu faham. Okey, so sekarang ni latihan untuk kamu. Saya nak kamu hasilkan gambar rajah blok line follower robot. Dan line follower robot ini sebenarnya adalah produk yang kita gunakan untuk produk mekatronik di sekolah. Dan bila kita ada berkesempatan nanti, okey, saya akan minta kamu buat. Okey, jangan risau. Okey, gambar rajah blok line follower robot. Okey, di sini saya nak kita abaikan lampu ni. Sepatutnya tak ada lampu. Okey, jadi dia punya input dia adalah switch dan juga penderia halangan ataupun penderia infrared. Kemudian dia punya prosesnya adalah mikro pengawal dan outputnya adalah pemacu motor dan juga motor AT. Okey, jadi kamu hasilkan satu langkah gambar rajah blok yang lengkap untuk line follower robot. Dah siap, ambil gambar, send pada saya. Ini sebagai bukti untuk TP3 kamu. Okey, jadi jangan jadikan alasan kita tak masuk kelas meet, kamu tak buat kerja. Okey, saya bagi kamu punya due date untuk tugasan ini adalah pada hari Ahad. Okey, hari Ahad sebelum pukul 8 malam. Okey, ada apa-apa soalan, kamu boleh PM saya. Okey, tanya, saya boleh jawab untuk kamu. Okey, untuk itu, sekian dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.